Udah. Tes, tes, tes. Halo, halo. Udah tak? Oke. Halo sahabat PMI semuanya, gimana kabarnya hari ini? Senang sekali saya Devrina bisa kembali menyapa dan menemani sahabat PMI semuanya di program obrolan santai e-kanal Simpadu PMI. Nah, bicara soal negara penempatan PMI itu nggak lepas dari Taiwan ya, karena Taiwan menjadi negara penempatan kedua terbanyak tempat PMI bekerja dan tentu saja menjadi pilihan pertama terfavorit bagi PMI Jawa Timur. Alasannya tentu aja karena perlindungan yang lebih baik dan gaji yang lebih besar. Itulah kenapa Taiwan begitu diminati oleh para PMI. Nah, kali ini kita pengen nanya-nanya nih soal peluang pasar kerja di Taiwan seperti apa. Kali aja kan ada calon PMI yang pengen atau minat banget kerja di Taiwan, terus pengen tahu soal Taiwan. Nah, kita akan bahas di program obrolan santai kali ini bersama narasumber kita Mr. Liu yang merupakan expert pasar kerja di Taiwan. Selamat pagi Mr. Liu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita ngobrol tentang intinya, bisa kenalin lebih dulu nggak Mr. Liu ini siapa secara singkat aja?很多这个深入的这个了解，我也希望能够就是说用个人的这个经验呢，能够提供给印尼政府尤其我们东爪哇的劳动部这么有心要为这些 PMI 来这个什么服务我也很愿意付出这一点心力来服务这个Jawa Timur的 PMI。Dia sudah di bidang PJTKI selama 20 tahunan lebih, dan untuk maupun di negara Taiwan apa Indonesia sudah sangat berpengalaman di bidang PJTKI ini. Nah, karena dari Jawa Timur di Disnaker Provinsi sangat ingin satu pelayanan buat PMI ya, makanya dia juga sangat senang bisa membantu pemerintah mengasih saran atau informasi yang lebih ke negara Taiwan punya, kebutuhan negara Taiwan gitu. Oke. Bisa di-share nggak tentang peluang pasar kerja di Taiwan itu seperti apa? 工作机会在台湾在PMI 想要出国的这个工作机会在台湾是大概是怎么样？那当然了，这个印尼的 PMI 这个尤其是家庭看护工还有这近10年的厂工他们都首选是希望到台湾。那台湾当然它的好就是说它的好，为什么大家想去？那就是说第一个就是说去台湾可以连续工作12年的机会。那第二个就是说你转换雇主是很容易的事情，只要符合合理，那都没有问题还有第三个就是说，台湾的政府还有这些中介的服务都是很保护工人的有这3大优点。Jadi kenapa dibilang peluang kerja untuk PMI ke negara Taiwan itu besar untuk saat ini ya? Karena di Taiwan itu bisa mendapatkan pekerja masa kontraknya itu 12 tahun gitu. Itu pertama. Kedua, gampang seandainya kalau misalkan ya ketemu kondisi masalah apa, untuk proses pembinaan majikan itu bisa asal alasannya tepat dan menyesuaikan gitu. Itu kedua. Ketiga, majikan maupun agensi atau asosiasi Taiwan, pemerintah Taiwan itu sangat melindungi pekerja migran gitu. Oke. Bisa kalau lowongan yang biasanya paling banyak diminati oleh PMI?
较多人家喜欢去的，就是工作是哪一种？那目前来讲啊，当然因为是说薪资的问题啊，就是说当然对高位他的薪资在17000，那成功的是薪资是24000要加班。那当然呢是说这是创造了这个是印度尼西亚，就是说很多这些男生的工作机会那当然台湾需要大量的这个很多的这些家庭看护工来服务照顾病人这个市场很大的。Kalau untuk jenis pekerjaan yang diminatin terutama pasti yang formal. Kenapa? Gaji formal lebih tinggi kebanding informal. Untuk saat ini gaji informal 17.000 NT. Kalau untuk dirupiahkan sekitar 9 juta per bulan. Per bulan. Kalau untuk gaji formal 24.000 NT dirupiahkan sebesar 12 juta per bulan. Nah, belum lagi nanti ada plus lembur. Jadi untuk lebih berminat terutama pasti yang formal. Karena formal peluang kerjanya lebih besar dikarenakan karena gajinya lebih tinggi dan mereka mendapatkan lemburannya banyak saat bekerja di luar negeri gitu. Kalau untuk yang informal terutama pasti untuk yang persyaratannya agak kurang mampu, makanya mereka bisa dapat memiliki jenis pekerjaan yang di Taiwan untuk sebagai PRT. Nah, 在这边我也要再补充补充就是说台湾另外就是说还有另外3个工种那这个是说营造工还有这个安养院还有这个农业工这3个工种为了就是说也对也很需要这个印尼的工人这是三个工种未来是很对这个说很多这些病人想要去的一个工作机会。Mau ditambahkan juga 3 jenis pekerjaan yang saat ini juga dipersiapkan oleh pihak negara Taiwan. Pertama, konstruksi, jenis pekerjaan konstruksi. Kedua, jenis pekerjaan panti jompo. Ketiga, jenis pekerjaan peternakan dan pertanian gitu. Dan ini jobnya sangat banyak dan sebenarnya sih sangat membutuhkan tenaga kerja Indonesia gitu. Dan ini nanti juga akan salah satu peluang kerja yang besar di untuk PMI ya Indonesia gitu. OK。那如果是说我们来讲，为什么说台湾的雇主比较喜欢用印尼工那这个就是说印尼工人给我们台湾的雇主的印象就是说他比较单纯善良然后他是说这个学习了是说3个月到半年后就是说在台就是说他是这个比较遵守规定然后很勤劳的工作那这些都是让台湾的雇主很喜爱的原因Kenapa Taiwan menempatkan seluruh banyak negara ya maupun negara Indonesia, Vietnam, Thailand atau Filipina. Tetapi di saat ini kenapa Taiwan masih lebih memprioritas proses tenaga TKA yang di Indonesia? Karena kelebihan TKA yang ada di Indonesia mereka lebih nurut, rajin, giat, lebih ramah, bisa mengikuti peraturannya pabrik atau maupun pihak majikan, lebih bisa mengikuti apa perintahnya dari mandor yang diberikan tugasnya kepada PMI gitu. Nah itulah kelebihannya TKA yang di Indonesia gitu. Dari situ pihak majikan maupun pabrik tetap lebih menginginkan proses PMI yang di Indonesia. Itulah kenapa PMI di Taiwan jadi idola gitu ya, atau primadona di Taiwan sana. Kalau sebelum kita berangkat kita pasti nanya-nanya nih Mbak tentang syarat dan syarat khusus apa sih yang dibutuhkan, syarat apa sih yang dibutuhkan PMI untuk bisa ke Taiwan, terutama di situasi COVID kayak gini. 就是说，就是因为这样，所以台湾才这么比较喜欢，就是说用印尼工嘛。那现在因为这个疫情的关系有什么就是说条件这个PMI的条件让他们可以就是搬去国外，这个PMI的条件。
那在这里啊，也是说这1年多来啊，这个 corona 也造成了这个说全世界的一个共同的问题。那当然，我们这些PME 啊，也很辛苦的等待了1年多。那相对的，台湾的雇主也是等待了1年多。那目前来讲啊，印尼政府跟台湾政府已经达成共识就是说随时就是说疫情控制很 OK， 马上就开放那在这个我在这里也是跟这个呼吁鼓励这些 PME就是说将这个开放应该不会太久的时间。那台湾也要相信我们台湾的防疫的能力目前就是说6月开始就是说这个要大量施打这个疫苗帕行所以说很快的开放的这个好消息应该大家就是会接收到请大家耐心的期待Jadi katanya Corona memang membuat semua negara ya, maupun di bidang ini atau bidang yang lain, membuat satu permasalahan yang besar lah di dunia ini gitu. Jadi mendapat kabar waktu kemarin kementerian maupun Kementerian Indonesia atau Kementerian Taiwan sudah ada satu kesepakatan untuk lagi persiapan kembali penempatan membuka penempatan prosesnya PMI gitu. Waktu untuk menjalan ke pembukaan proses kembali itu sudah dekat, tidak jauh gitu. Jadi harap para PMI bisa sabar menunggu kembali untuk pembukaan prosesnya di Taiwan gitu. Dan sangat berharap tidak perlu khawatir kondisi Taiwan, karena Taiwan untuk untuk ngontrol COVID itu sangat profesional lah gitu. Jadi tidak perlu khawatir kondisi Taiwan. Apakah vaksinasi jadi syarat utama Mbak bagi PMI sebelum mereka berangkat ke Taiwan? Vaksinasi. Vaksin 就是说对于 PMI 还没有入境台湾的打 vaksin 的gunanya ya 的用意的这个我刚刚补充刚是说补充一点就是说如果是说这个在很快就是说这个台湾的正式开放公文下来，那当然一定会是说，因为1年多了台湾的很缺工，各种工种都很缺工。那当然这个对印尼的工人来讲是一个很大的好消息这个大量的缺工就是代表就是说很多人都有机会。那当然我们也知道说印尼的PMI首选是台湾，那我们也都是希望说所有的PD或是政府在这个有新的宣传应该是说大家也都知道这些PMI也都是在准备了他们也都知道是说台湾现在很缺工，那这个开放以后当然会有爆炸性的下单单子这些就会进来请大家赶快准备这是我补充的这一点很重要。所有台湾的这个雇主也很急也期待印尼的工人更多到台湾去服务赚钱Tadi ada tambahan ya pertanyaan yang tadi, karena di saat kondisi Taiwan yang kena COVID yang tinggi tapi sudah terkontrol sekarang ya, untuk kondisi pabrik maupun majikan yang membutuhkan formal maupun informal saat ini kondisi Taiwan memang sangat-sangat membutuhkan tenaga kerja gitu. Setelah ini ada persiapan kembali membuka penempatan PMI ya, ini jobnya akan diturunkan ke Indonesia itu akan semacam kayak meledak. Nah itu akan banyak karena agensi maupun pabrik ya, di saat COVID bulan 3 sampai kondisi sekarang memang mereka selama ini tidak bisa mendapatkan PMI untuk penerbangan terbaru kan ya gitu. Jadi berharap semua PMI yang ingin berproses ke luar negeri diharap di kondisi saat ini bisa agak sabar menunggu dan menjaga kondisi kesehatan gitu, karena kami tahu di Indonesia maupun PMI formal maupun informal mereka sangat
ingin terbang itu ya yang dia pilih itu ya udah negara Taiwan gitu loh. 那目前来讲，台湾 passing 的打这个 passing 的目标啊，就是从6月开始啊，然后到10月，希望能够完成50%，到了年底希望完成到70%，啊，这是我们台湾的一个很努力的在的一个努力的目标。那目前呢，印尼啊，因为 passing 也打的进度也不错啊，疫情也有控制下来。那当然还有要继续这个更多的疫苗来打那当然呢接下来一个课题就是说要不要帮PME打这个 passing 我个人这边也这个时候会提出比较详细的报告建议给这个Pak Budi Untuk sekarang kita informasi terkait COVID yang di Taiwan sekarang seperti kayak bagaimana. Di saat bulan 5 tanggal 17 informasi Taiwan COVID-nya meningkat sampai sekarang tanggal 8 bulan 6 itu corona yang di Taiwan sudah terkontrol dan targetnya pemerintah Taiwan di tanggal 10 bulan 6 sampai tanggal sampai bulan 10 itu akan target suntik vaksin sebanyak 50%. Sampai akhir tahun targetnya suntik vaksin harus mencapai 70%. Jadi Taiwan memang sekarang kondisi saat ini memang sangat cepat bisa ingin terkontrol keseluruhan karena ekonominya tidak boleh kayak terganggu gitu loh. Untuk apa inti gunanya PMI divaksinkan terlebih dahulu untuk proses berangkat ke luar negeri itu secara detailnya akan menjelaskan kepada Pak Budi. Wajib ya? 他说wajib untuk PMI ya. 就是说他问说 PMI 一定是要打 vaksin 吗？这个 passing 就是说可能对于现有所以说要出境到台湾服务，或是说到其他国家去服务的这些 PME， 打 passing 是很重要的那我个人认为是说，这个 PME 它是第一个是说我们政府要帮他创造工作机会那第二个是说它可以帮我们印尼政府赚取外汇那第三个是说他们去国外送到到国外去把技术学习到这个技术，那回来可以贡献给印尼。那这样的一个身份一个 PME那当然如果是说能够帮他把 passing， 那是最好的事情他个人也会很安心，家属也会很安心，然后输入国这些其他国家也会很放心这是我个人的，就是说，应该是说我们印尼政府是应该要重视的问题。Saya menjawab pertanyaan tadi. Untuk vaksinnya PMI, kenapa kami bilang wajib dan sangat penting? Karena PMI yang akan berangkat ke luar negeri, pertama harus ada kondisi badan yang sangat sehat gitu. Karena negara penempatan mereka sangat peduli tentang kesehatannya PMI. Apalagi sekarang wabah corona ya. Jadi memang diprioritas untuk suntik vaksin gitu. Nah, vaksinnya ini sebenarnya sih PMI sangat membantu negara Indonesia. Pertama, mereka bisa mendapatkan devisa sebanyak pun untuk negara. Kedua, bisa mendapatkan ilmu dan teknologi dan belajar dari luar negeri, bisa kontribusi buat negara gitu. Nah, dari situ kenapa kami ingin menginformasi bahwa PMI lebih baik divaksin terlebih dahulu gitu. Oke. Kalau terkait dengan perlindungan tenaga kerja di Taiwan seperti apa, Mbak? Terutama PMI nih untuk PMI. Taiwan 那边怎么样的一个保护 PMI？那目前呢，就是说大家都知道说台湾这1年多来没什么疫情，那最近比较严重那当然了，就是说对于这些PME也是很重视。那就是说，因为就是说天天要在工厂工作，或是在家里工作
所以地方政府或是政府都有提出一套要保护移工的，就是说 PME 的一个措施。那一旦都发生的话，就是马上就会进行隔离医疗那就是说，请我们印尼的政府跟家属一定放心，台湾的医疗，请你们可以放心我们政府会做得很棒。Iya, itu. Kalau Mudah-mudahan aja.相信说很多 PME 如果在台湾现在已经将近30万人的这个印尼的 PME， 相信他们都感受到说在台湾的自由，或是说就是台湾政府跟台湾中介的服务，还有雇主的这个友善热情他们应该都感受到。那台湾政府有什么就是说这个地区的这些劳工局这个是有成立什么1955这个就是如果是说有被这个投诉的案件都是立即处理那就是说他们都会受到保护反正这个就是说这些来讲的话就是说都很明显的在 PME 他们都知道他们自己都有办法，是说我可以用什么办法可以保护到自己。那台湾政府也因为有地区劳工局都是很有责任也是配备了这双语人员那还有电台的宣传广播还有就是说印办我们印尼的印办也是在台湾也是对于这个印尼的 PME 有很多的这些常态的这些宣传跟这个保护都这些都是做得很棒，我觉得Taiwan pelindungannya kepada PMI selama ini kita juga udah tahu dari mulai buka prosesnya penempatan PMI Indonesia ke Taiwan sudah sebanyak 300 ribuan orang dan pihak Taiwan melindungi kepada PMI jika PMI ada pengaduan misalkan secara kayak majikan tidak baik sama pada PMI atau seandainya kayak ada pelecehan dan lain-lain, itu PMI boleh pengaduan ke 1955. Nah dari situ akan dibantu oleh dinas-dinas sana gitu, dan PMI itu akan dijemput dari rumah majikan maupun dari tempat pabrik gitu. Kedua, kalau seandainya otomatis pihak pemerintah harus ada mempersiapkan penerjemah karena harus berkomunikasi dari pada PMI gitu. Itu yang dipersiapkan oleh pihak pemerintah Taiwan. Ketiga, KDI Indonesia yang ada di Taiwan itu juga selama ini menginformasikan banyak tentang peraturan maupun informasi tentang pelindungan apa kepada pihak PMI gitu. Jadi pihak pemerintah Taiwan jika ketemu PMI terjadi masalah apa, mereka langsung menanggapi dan tidak akan menunda responnya dari para PMI gitu. Dan mereka akan menilai bukan hanya sepenuhnya itu berpihak di pada user atau majikan. Mereka akan menilai permasalahannya di mana. Jika permasalahannya itu di pihak majikan, tetap mereka akan melindungi PMI. Jika permasalahannya di PMI, mereka akan masih motivasi gitu.
Oke, terakhir closing statement sebelum kita mengakhiri obrolan kali ini. Closing statement mungkin dari Bapak terkait dengan penempatan PMI di Taiwan. Kayak saran gitu ya? Ya. Saran tentang gimana peluang kerja di Taiwan, singkat saja. Yang kedua, mereka memotivasi lah calon pekerja migran yang akan bekerja di Taiwan. 就是说，老板这边的建议啊，对 PMI 的这些建议啊，怎么样建议这些移工哦，如果在台湾工作的方面，如何在就是很多机会到台湾，是不是？目前来讲就是说，应该是说，当然工作机会很多。那重点我还是建议是说，在PMI的训练要更加强那当然了，就是说，因为这个大家都首选说想要去台湾工作但是可能就是说这个训练方面呢就是说到底要怎么来做政府现在是说加拉地木的政府所以说这个巴布里这个局长还有大家说很重视这个未来这个训练的方向所以我个人也是建议是说，可能就是说训练不足到台湾有很多问题那这个问题应该是说，就是未来我们应该要努力的那这个训练如果是很有达到某一种水平的话那当然台湾就是说更喜欢这个印尼的PMI人这是我个人的一个看法。Kalau saran persyaratan untuk peluang kerjanya PMI ke Taiwan yang disarankan pertama pelatihan. Selama ini pelatihan buat PMI ya di Indonesia lebih tidak begitu fokus ya. Jadi Jawa Timur Pak Budi atau Dinas Tenaga Kerja sangat mementingkan pelatihan pekerja migran yang ingin berangkat ke luar negeri. Jika pelatihan ini kita bisa menjalankan dan melatih pekerja migran dengan baik, kita yakin semua pihak majikan maupun pabrik akan lebih prioritas dan lebih suka menggunakan PMI yang di Indonesia gitu. Jadi yang disarankan poin yang terpenting itu di bagian pelatihan gitu. Oke. Baik, itulah perbincangan kami dengan Mr. Liu, expert pasar kerja di Taiwan. Dan semoga informasi tersebut bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak sebelumnya dan Mbaknya selaku penerjemah. Oke, kami pamit dan sampai bertemu di obrolan santai berikutnya.